Assalamualaikum, hai, bertemu lagi kita dalam Dapur Panas. Anda bersama saya Chef Naim, dan untuk hari ini saya bersama dengan penyanyi tanah air kita. Siapa kenal ni? Siapa tahu ni? Saya nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Ku bukannya untuk kau sakiti. Cerita ke siapa? Siapa tu? Siapa? Inilah dia. Siapa? Amir Masdi. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa khabar, Chef? Alhamdulillah. Sihat-sihat, alhamdulillah. Alright, jadi jom Amir, kita mulakan. Nak tanya juga Amir biasa masak Amir macam mana? Okey, kalau dekat rumah, honestly, secara jujur, saya jarang masak. Jarang masak. Tapi selalu ke dapur. Saya selalu ke dapur tapi jarang masak. Misteri tu. Saya pergi ke dapur untuk cari makanan dan makan. Orang muda ni memang macam ni. Memang selalu macam ni. Tak apa. Hari ni mana tahu Amir dah belajar menu ni. Yes. Amir boleh masak pula kan. Mana tahu daripada hari ini dekat Dapur Panas saya dapat excitement. Betul. Ataupun keinginan untuk masak lepas ni, mana tahu. Mana tahu. Okey, jadi untuk kita punya pasta ni, Mek, kita akan buat kelainan sikit. Kita akan mulakan dengan menumis kita punya kulit udang ni, Mek. Kulit udang. Ya, betul. Kita masukkan minyak dalam ni. Jadi sebabkan saya dekat bahagian pemotong ni, Amir tolong saya kacau-kacau lah. So minyak tak payah banyak sangat? Minyak tak payah banyak sangat. Ambil kulit udang ni, masukkan kat dalam ni terus. Yang ni orang tak tahu. So kulit udang ni apa function dia untuk ni? Ya, sebenarnya kulit udang ni kalau kita pakai, kita tumiskan dia macam ni, kita punya masakan tu akan jadi lebih sedap sebab dia akan jadi macam minyak udang. So kulit udang ni adalah menambah rasa. Yes, betul. Kita akan tumis sampai dia garing merah, lepas tu kita keluarkan balik. Jadi minyak tu kita akan remain kat dalam. Minyak tu kita biar je. Okey, Mek, tak tahu juga, Mek. Macam Amir sendiri kan, dengan image rambut panjang ni, dah berapa lama simpan ni, Mek, rambut ni? Memang saya dah kekalkan image ni ke? Saya dah simpan 3 tahun, 4 tahun. Uish, lama. Saya pernah paling panjang sampai sini. Jadi rockers lah tu? Itu dah rockers, paling rockers lah. Paling rock lah? Rock Okey, Mek. Macam Amir sendiri menyanyi daripada zaman sekolah macam mana, Mek? Daripada zaman sekolah saya tak pernah menyanyi sebenarnya. So bila saya masuk program reality tu, competition saya yang first tu, time tu kawan-kawan pun bagi tahu cikgu-cikgu, bagi tahu kawan-kawan yang lain pun semua family dia kan. So macam Amir yang mana lah? Bila dia cakap Amir yang saya ni, Amir Syazwan tu, dia kata, dia tu bukan tak bercakap ke? Tak pernah dengar pun suara dia menyanyi. Semua cakap macam tu. Semua terkejut lah. Semua terkejut lah. Sekarang baru orang tahu lah sebenarnya Amir siapa sebenarnya kan. Sebenarnya saya pun baru tahu. Menyesal lah awet-awet kat sekolah dulu tak try Amir. Sekarang Amir dah jadi famous lah. Okey, Mek, sambil-sambil tadi Mek kita buat borak. Sebenarnya apa yang kita dah buat, kita dah potong kita punya bawang putih tadi, bawang merah dengan cili padi bersama dengan serai. Kan, lepas tu kita dah tumis dekat dalam kita punya kuali ni sehingga dia betul-betul layu. Mek, boleh Mek, masukkan lagi serai. Okey, kita tumis dia sampai dia betul-betul lembut macam ni. Okey, dengan api yang sederhana kecil, barulah kita boleh masukkan bahan yang seterusnya. Kita boleh. Kita akan masukkan kita punya udang pula, Mek. Masukkan udang. Udang ni sedap ni. Ya, betul. Masuk udang. Kita akan masakkan terus. Tuang je, Mek. Tuang je. Tuang je. Dengan kita punya muscle tu sekali. Okey. Muscle. Yes. Yang ni pun tuang juga. Ini pun masuk juga dalam ni. Nah, ambil. Itu dia. Okey, jadi sekarang ni kalau tengok udang kita dah masak ni, Mek. Kalau warna merah ni udang ni masuk dia dah masak. Okey, jadi sekarang kita boleh masukkan kita punya pasta pula. Okey, Mek. Kita pun dah season tadi. Okey, dengan kita punya garam sikit. Lepas tu kita ada letak juga gula sedikit lah. Sebab biasanya seafood ni, dia ada rasa masin dia sendiri. Dan Amir pun dah potong bahan yang terakhir, iaitu daun bawang kita. Kita akan mencantikkan. Amir boleh ambil pinggan dulu, Amir. So, kita dah ready untuk kita dah boleh hidang terus. Hidangan pasta Aglio Olio camping di Dapur Panas. Cara kalau nak ambil pasta ni kan, dia ada cara juga, Amir. Letak sini, kita kena pital dia sikit. Sebab biasanya pasta kita nak kena bagi nampak tinggi lah kan. Okey, Chef. Since kita masak daripada tadi kan, saya wondering tau. Ada tak tips yang Chef boleh share dengan semua orang untuk masak Aglio Olio ni? Okey, kalau tips dia untuk pasta yang kita buat hari ni lah kan. Ada 2 tips lah yang saya boleh kongsikan. Yang pertama, kalau kita masak seafood ni, pastikan dia jangan overcook. Cukup sekadar dia merah macam ni.
dan kita punya muscle ataupun kupang kita dah terbuka, maksudnya dia dah masak. Jangan biarkan lama lagi, kalau tak dia jadi getah, liat kita nak makan. Lepas tu jadi terlampau kecut. Dan yang kedua, pasta bila kita nak masak jangan terlampau kacau. Kita tak nak patah. Maksudnya? Kita tak nak dia patah-patah. Oh, tak nak putus. So kita tak nak putus. Kita kacau. Kalau nak kacau pun kita kacau dia manja-manja. Macam tu je. Kita flip-flip dia macam tu je. Alright. So, jadi tips untuk masak aglio olio adalah yang pertama, seafood jangan overcook. Betul. Dan kedua, jangan terlampau kacau. Pasta jangan kacau sangat. Betul, sampai patah. Kita kena gentle dengan aglio olio ni. Okey, Meh. Tu garnish sikit tu, daun-daun hijau ini? tu. Yap. Kita ada chili flake sikit, kita tabur lagi kat atas ni. Oh, chili flake sedap. Sedap. Okey. Dan juga semestinya parmesan kita. Okey, ambil letak lah, Meh. Berapa banyak cheese ambil nak letak kat atas tu. Yes. Are you ready? Yeah. Mantap. Wah. Tiba-tiba hari ni saya rasa macam pandai masak. Memang boleh. Terima kasih Chef Naim sebab bagi saya inspirasi untuk masak aglio olio. Sama-sama, no problem. Sebab ini adalah baru menu yang pertama. Kita ada 2 lagi menu yang menarik yang kita akan masak. Dan inilah dia kita punya menu seafood pasta serai. Jangan lupa cuba. Bila saya sampai sini, saya tengok suasana dan juga situasi dekat campsite ni. Saya macam agak terkejut sebab kita akan masak dekat tempat camping. Bila dapat experience pengalaman masak di tempat-tempat macam ni, saya rasa very fresh dan juga saya rasa tenang. Okey penonton, sekarang ni kita akan masak menu yang kedua. Menu yang kedua ni memang lagi mudah lah. Apa yang kita nak buat ni adalah kita punya daging goreng telur. Dia kalau dalam bahasa English dia orang panggil frittata. Frittata ni maksudnya dia adalah makanan yang di mana kita perlu bakar dekat dalam oven sebenarnya, Meh. Tapi satu, bila tak ada oven, kita kena ada ni. Kita punya kuali ni lah. Kuali ni memang sesuai untuk kita punya kemah, untuk bercamping apa semua. Dalam masa yang sama, untuk bahan-bahan dia pula, Meh, semua dah ada kat depan ni. Okey, so sekarang ni bahan-bahan dia yang saya nampak ni adalah mince daging. Okey, betul, daging kisar. Kita ada sayur-sayuran. Kita ada sayuran. Ini ada, apa, Chef? Ini adalah lada hitam. Lada hitam. Ya, betul. Kita ada tomato cherry, bawang merah, bawang putih bersama dengan daun parsley. Okey, dan kita ada juga kita punya susu bersama dengan kita punya cheese ni. Kita ada cheddar. Kalau tak ada cheddar, kita boleh pakai mozzarella lah. Okey. Okey, Chef. Saya nak ada soalan. Main telur. Kena ada telur. Kalau tak ada, tak jadi. Apa soalan, Meh? Okey, soalan saya untuk Chef kan. Saya jarang macam, bukanlah tak pernah, tapi jarang pergi beli daging. So kalau contohlah saya nak pergi kejap lagi saya nak beli, apa tips untuk beli daging pemilihan yang terbaik? Pemilihan terbaik. Okey, bagus. Sebab biasanya kalau kita pergi kat pasar raya ni memang ada macam-macam jenis daging kisar. Sebenarnya dia bukan dari segi harga, tapi dia dari segi kalau kita tengok daging tu, pastikan kita tengok daging ni macam ni. Dia kurang dia punya lemak tu. Maksudnya dia warna merah yang lebih berbanding warna putih. Yang putih-putih macam ni lemak. Putih tu lemak dia lah. Betul. Sebab ada packaging yang kadang-kadang dia jual kita nampak putih banyak. Itu maksudnya terlampau banyak lemak. Jadi terlampau banyak lemak kalau kita tumis, kita pakai untuk masakan, memang berminyak masakan kita tu, daging tu memang tak banyak. Okey, Meh. Sekarang ni yang pertama, saya akan masukkan kita punya minyak. Alright. Okay, minyak ni biar lebih sikit tak apa. Tapi sambil-sambil nak tunggu daging ataupun kita punya kuali ni panas, saya akan potong kita punya bahan-bahan ni. Okey, yang pertama kita punya bawang merah. Bawang merah. Okey, nak tahu juga macam Amir sendiri dah lama dekat dalam industri ni, Meh. Kan? Siapa kawan baik Amir dalam industri ni? Dalam industri kawan baik saya boleh cakap Syarul Kamal. Okey. Syarul. Kita orang memang dulu selalu macam berjumpa lepak dekat depan rumah, minum kopi malam-malam, borak pasal muzik, borak pasal jenis industri. Syarul buat cover sama-sama. Lepas tu Nita. Okey. Alright, jadi sambil-sambil borak dengan Amir tadi, sebenarnya saya dah masukkan kita punya bawang merah, bawang putih bersama dengan kita punya daging. Dan apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita akan biarkanlah kita punya daging ni masak. Okey, sehingga dia kering, barulah kita akan masukkan sampai kering, bahan-bahan yang lain. Ya, betul. Okey, kita letak sikitlah lada hitam ni. Ambil sekali. So lada hitam ni untuk tambah perisa lah. Ya, betul. Bagi ada pedas-pedas sikitlah. Pedas. Itu yang saya suka tu pedas tu. Barat sikit. So kena kacau juga ke macam mana? Ambil biarkan jelas sekejap, lebih kurang dalam masa 5 minit sampai dia kering. Lepas tu kita akan masukkan bahan yang lain pula. Mantap. Alright, okey, jadi yang ni dah siap. Sekarang ni kita akan pecahkan kita punya telur ni, Meh. Okey. Amir nak saya ajar pecah sebelah tangan macam ni, Meh?
Oh, sebelah tangan. Sebelah tangan. Ambil, saya Okey, boleh. boleh. Tunjukkan demo. Dia macam ni. Okey, 3 jari. Dia kena 3 jari. tiga Dia jari. pecah satu. Okey. So dia akan tolak macam ni. Yang ni pergi belakang, Ibu jari tolak ke atas. atas, yang ni pergi ke bawah. So dia akan jadi macam ni. Saya try Okey, try. Asyik pegang mic je bagi dia pegang telur. Wah, alamak. Okey tu okey. Kantai sikit, kantai sikit. Tadi. Tak apa, okey. Untuk first timer jadi Saya try lagi sekali. Try, Mat. Okey, sambil-sambil kita main-main macam ni, Mat. Amir suka makan apa sebenarnya ni? Sambil. Saya suka makan kalau saya lah. Memilih ke apa? Saya tak memilih. Tak memilih. Tapi saya ada benda-benda yang saya tak makan. Macam Daripada kecil lagi. Okey. Bukanlah saya tak makan, tapi saya tak gemar. Oh, bukan allergic ah. Bukan allergic. Apa dia? Maggi. Saya tak tahu kenapa. Tapi yang lain saya dulu mi dekat kuning rumah boleh sewa. Mi kuning boleh ha? Boleh. Tapi kalau kat rumah sewa kawan-kawan saya semua kan, semua makan Maggi kan. Cakap, "Amir, kau nak sikit tak?" "Tak nak." "Kenapa?" "Oh, saya tak pakai Maggi lah. Aku tak makan Maggi lah." Kalau macam, lauk- serius lah tak makan Maggi? Semua marah tau. Semua macam, "Biar betul tak makan Maggi." Kalau lauk kegemaran Amir pula apa dia? Kalau lauk, everyday saya kena ada nasi. Kalau lauk kegemaran, saya suka masak lemak. Masak lemak. Okey, Mat, masukkan garam sedikit ke dalam ni. Okey, yang ni kita dah kacau sikit kan. Okey, sekarang ni Mat, kita boleh tuangkan kita punya telur kat dalam ni. Alright. Okey, tuangkan semua sekali. Ambil kacau sikit nanti Okey, jadi tadi kita dah masukkan telur ni. Sekarang ni ambil ratakan je. Kan? Kita rata. Kita kacau-kacau dia sampai dia jadi orang kata apa? Jadi solid sikit. Cuma kita jangan kacau dia terlampau lama sehingga dia jadi scramble egg. Kita tak nak jadi scramble. Dia akan jadi seakan-akan kek. Nanti bila kita nak serving dia, kita boleh potongkan dia dalam bentuk kek. Okey, jadi sekarang ni kita ratakan macam ni dan kita akan biarkan dia masak dengan sekata. Tapi pastikan juga kita punya api ni tak terlampau besar. Dan sambil-sambil nak tunggu dia kering tu, sebenarnya saya boleh potong jugalah kita punya tomato cherry ni. Sekarang kita akan tunggulah sekejap bagi dia masak. Kalau nak tahu dia dah masak ni, sebenarnya dia akan jadi solid sikit lah. Okey, kita biarkan dia atas ni dengan api yang kecil ni lebih kurang dalam masa 5 ke 7 minit. 5 ke 7 minit. Kita dah boleh hidangkan terus. Pengalaman saya dalam dapur panas, saya rasa sangat-sangat seronok dan juga exciting sebab saya dapat belajar benda baru. Sebagai contohnya, saya dapat belajar cara nak masak sikit-sikit dan tips-tips daripada Chef Naim yang diberikan tadi. So, seronok lah. Saya happy. Para penonton, kita dah masak tadi menu yang pertama, menu kedua dan sekarang ni untuk menu yang ketiga, Yes. Jadi saya buatkan koktail khas untuk Amir, iaitu kita punya lychee mangga koktail. Jadi yang paling penting sebenarnya bahan-bahan ada kat depan ni. Kita ada mangga. Buah mangga. Yap. Lychee. Air lychee. Air lychee. Yap. Daun purina dan juga kita punya madu. Jadi kita akan minta tolong Amir potong kita punya lychee ni bagi kepada dua, kemudian masuk dalam mangkuk. Dan sambil-sambil Amir potong boleh borak sikit, Okey, boleh, tak ada hal. Amir sendiri dah lama dalam industri ni, tapi tak pernah ada kontroversi, Amir. Aduh, biasa artis ni suka kontroversi, Kalau boleh artis sekarang sebulan sekali nak ada kontroversi. Tapi macam Amir, kenapa, Bukanlah saya decide untuk macam tak nak langsung, tapi mungkin saya rasa kontroversi tu saya rasa untuk artis perlu. Tetapi tak bolehlah kontroversi yang melibatkan apa ni macam benda-benda yang terlalu sensitif. Macam joget-joget cuba nak perhatian tak mau. Tak bolehlah kan. So bagi saya, kalau saya ada kontroversi, saya mengharapkan kontroversi tu datang sendiri secara natural, tak buat-buat, dan kontroversi tu adalah kontroversi yang baik, bukan yang buruk lah. Okey, dah siap. Amir dah potong, Amir masuk terus dalam ni, masuk dalam mangkuk. Seterusnya saya akan minta Amir potongkan juga kita punya mangga ni lah. Okey, tapi sebelum kita nak peel ni, kita nak beritahu jugalah tips macam mana pemilihan mangga ni. Sebab mangga sekarang ni, zaman dulu mangga, kalau nak tahu dia masak, dia kuning. Zaman sekarang ni mangga kadang-kadang tak kuning pun dia dah masak. Betul. Jadi kalau saya punya cara lah, kalau saya punya style, saya suka pilih mangga yang kalau boleh bila kita tekan tu dia dah sedikit lembut. Macam ni dia ada lembut sikit lah. Okey. Dan yang kedua, sebenarnya saya suka bau dia.
Mangga ni dia ada bau. Kalau mangga yang belum cukup masak, dia tak ada bau macam ni, meh. Oh, dia bau. Dia ada bau manis, bau mangga manis, lah. bau manis. Biasanya kita akan bau kat tangkai macam ni. Okey, ni okey. Ini manis, ini manis. Okey. Bila untuk safety dia satu sebenarnya kita jangan peel dia terlampau laju. Ni kita just letakkan kat sini, tarik je. Macam tu. Okey, jadi untuk cara potong pula, saya suka potong macam ni, kecil-kecil macam ni. Tapi biar ada sama saiz lebih kurang dengan kita punya lychee tu. Ya. So, macam ni je, kecil-kecil je. Bagus. Masukkan kita punya madu sikit dalam tu. Okey, jadi untuk pudina ni, meh, kalau nak sedap, nak bagi rasa, kita macam ni, gosok dia sikit, ramah-ramah dia sikit. Bagi dia pecah-pecah, masuk dalam ni. Yang ni untuk perisa ke untuk bau? Ini untuk kesegaran. Bila kita rasa, kita untuk bau dan juga rasa, boleh? Ambil masuk lebih kurang dalam mungkin suku ke, separuh ke. Kita try sikit-sikit dulu kan. Sekarang ni, menu yang pertama, kedua, ketiga semua dah siap, tiba masa untuk kita makan lah. It's time to eat. Jadi saya dengan Amir akan cari tempat yang menarik sikit yang ada dekat sini untuk kita makan apa yang kita dah masak ni. Okey, Meh, bawa ni keluar. Jom. Bye-bye, nak makan. Meh, dah siap lah semua ni, Meh. Dah siap. Sekarang ni kita dah ready untuk makan. Memang betul. Jom, Meh. Kalau macam tu semua dah siap ni, jom kita makan. Amir nak mula yang mana dulu? Saya sebenarnya tak sabar, paling tak sabar nak makan aglio olio. Okey, jom, Meh. Jom. Meh, sambil-sambil kita nikmati ni, Meh, kan. Macam Amir sendiri dah ada lagu dah, Lagu apa, Meh? Saya yang latest adalah lagu Debu. Collaboration dengan Dayang Nur Faiza. Lagu Debu. Okey. Dan yang coming soon ni, insyaAllah lagu sendiri. Saya sendiri dan lagu tu saya tulis. InsyaAllah tak lama lagi akan keluar. Boleh tahu ke tajuk lagu? Belum lagi. Belum ada tajuk lagi. Okey. Alamak, ingat eksklusif dapur mana? Okey, tak apa. Kita makan ni pasta dulu. Bismillah. Okey. Rasa seafood tu ada. Pedas tu ada. Ada rasa seafood tu, Meh. Kan? Itulah sebenarnya kenapa kita kena tumis dulu kita punya kulit udang tu. Pedas just nice. Pedas just nice. Ni pula, Meh. Ni frittata kita ni. Bawah dia pun kerak dia cantik je. Resepi ni tak payah risau. Kadang orang ingat nak kena pakai oven, Meh. Nampak? Kita tak payah pakai oven, Meh. Tak apa. Kita survive menggunakan kuali. Daging lah dia. Cukup banyak protein dia. Dia punya base ni, bawah ni, dia macam bukan liat, tapi dia punya apa tu? Macam dia macam ada flavor smoky, burn sikit. Betul. Yes. Tapi dekat atas lembut je. Yes. Jadi dia punya rasa tu kontra lah sebenarnya. Okey, Meh, kalau Amir sendiri kan, sebabkan Amir sendiri dekat dalam bidang hiburan ni pun dah lama. Dan kita pun tahu sekarang artis baru pun banyak. Amir ada tips tak? Ataupun orang kata tips lah, lebih sebenarnya tips lah. Untuk artis yang baru nak jadi artis ataupun artis baru yang dah nak meningkat naiknya. Kepada sesiapa yang kat luar sana nak jadi penyanyi tu, nak jadi penyanyi ni jiwa kena kental. Dan tak kisahlah bagus mana kita menyanyi pun, yang paling penting sebenarnya seorang penyanyi ni dia kena ada keinginan untuk belajar. Tak kisahlah bagus mana pun, so kalau kita berjumpa dengan orang, kita kena ada keinginan untuk belajar tu, because menyanyi ni dia tak akan stop. Ilmu tu dia tak akan habis. Dari segi teknikal, emosi, pendalaman lirik dan juga melodi, songwriting semua tu dia luas. So kalau kita tak ada will untuk learn tu, the will to learn tak ada, susah untuk kita berharap ke hadapan lah. Ini betul-betul refreshing. Rasa macam duduk dalam air sungai tu. Dia punya sejuk. Dia macam ni lah. Menyandak terus, dah kenyang ni. Masa kita makan aglio tu, dia macam kita drive nak pergi ke sini. Excited. Yang ni kita macam bawa sampai. Kita relax sekejap. Kan, makan ringan-ringan, relax. Dessert ni, terjun. Ini terjun macam badan dalam air tu. Sejuk kan? Sejuk. Alhamdulillah. Kira jadi hari ni, Meh. Jadi untuk Amir sendiri, kata-kata ucapan lah untuk peminat Amir selama ni, menyokong Amir.
sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Dapur Panas sebab sudi invite saya hari ni. And terima kasih kepada semua yang menonton kat luar sana. Thank you sebab support Amir sampai sekarang 5 tahun 6 tahun dalam industri. Amir akan teruskan Amir punya kerjaya. And kepada fan club saya Empire. Yes. I love you guys. Thank you so much to my parents, my family. Terima kasih. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki nanti Amir masak kat rumah. Kalau nak tahu perkembangan terbaru boleh tengok Amir kat Instagram apa? Yes, boleh follow Amir dekat Instagram amir.masdi. Boleh tengok Amir cover banyak kat situ dan juga YouTube Amir Masdi. Banyak cover kat situ. Ya, itu yang kita nak dengar tu. Dan Twitter. Yes. Amir_Masdi. Ya. Alright, jadi untuk anda semua jangan lupa cuba resipi yang kami dah tunjukkan untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Saya Syam Naim. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya makan dulu. Jom. Antara 3, saya paling suka dish yang kedua, menu yang kedua. Definitely saya akan masak satu hari nanti untuk mak saya antara hidangan yang saya dah belajar tadi. Sebab selalunya setiap hari mak saya masakkan untuk saya daripada kecil. Why not saya pula masak sekali-sekala ataupun satu hari nanti saya akan masakkan untuk mak saya. Ya, insyaAllah.